Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek sains tahun 1, unit yang ketiga, benda hidup dan juga benda bukan hidup. Subtopik yang seterusnya merupakan keperluan asas benda hidup. Jika murid-murid ada buku teks bersama anda, boleh buka muka surat 26. Kita akan baca bersama-sama apa poin-poin penting yang ada dalam subtopik ini. Okey, seperti mana yang kita semua sudah maklum, benda hidup memerlukan makanan, air dan udara. Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Okey, kita tengok poin yang pertama iaitu makanan. Jika murid-murid ada pensel, boleh tandakan dekat situ. Makanan ni adalah keperluan asas yang pertama. Tumbuhan membuat makanannya secara sendiri. Cikgu ulang lagi sekali, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Manakala manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Okey, manusia dan makanan dia tak boleh buat makanan dia sendiri, dia perlu cari ataupun perlu dapatkan makanan supaya dia mendapat tenaga, baru boleh bergerak dan hidup. Poin yang kedua, murid boleh tulis dekat situ, poin nombor 2, keperluan asas benda hidup ialah udara. Udara ni benda yang kita tak nampak, tapi kita tetap perlukan dia. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Manakala manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Nampak tak perbezaan dia? Manusia perlu bernafas, tumbuhan perlu bernafas. Tetapi tumbuhan dia perlukan udara untuk membuat makanan. Okey? Seterusnya, poin nombor 3 iaitu air. Boleh tuliskan dekat situ, poin nombor 3, air. Benda hidup memerlukan air untuk terus hidup. Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Dahaga tu apa? Dahaga tu haus. Manakala akar pokok menyerap air untuk membuat makanan. Air akan diserap melalui akar. Akar tu yang ada dekat dalam tanah. Pokok-pokok akan ada akar dekat dalam tanah. Kita tak boleh nampak akar tu. Melainkan kalau kita cabut pokok tersebut. Manusia dan haiwan perlu untuk berlindung. So ini adalah poin nombor 4. Tapi benda ni hanya untuk manusia dan juga haiwan. Tumbuhan tak perlukan tempat untuk berlindung. Tumbuhan ni special sikit. Okey, soalan dia tanya, mengapa manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan? Tempat perlindungan ni tempat untuk kita berteduh ataupun tempat untuk kita pertahankan diri kita. Kenapa? So dekat sini ada 2 jawapan dia. Yang pertama, manusia dan haiwan berlindung daripada hujan dan panas. Seperti mana yang kita semua tahu, kalau cuaca sangat panas, boleh tak kita duduk dekat luar rumah, duduk dekat padang, berdiri lama-lama? Apa akan jadi? Mungkin kita boleh pengsan, kepenatan. Begitu juga dengan hari hujan, ribut petir. Boleh tak kita diri kat luar rumah, main hujan lama-lama? Tak boleh. Itu akan membahayakan kesihatan diri kita. Manusia dan haiwan perlu ada tempat berlindung daripada hujan dan panas. Yang kedua, manusia dan haiwan perlu berlindung daripada bahaya. Bahaya ni apa? Boleh jadi macam-macam benda. Sebagai contoh, dalam gambar ni ada gambar ular. Ular tedung ni agak-agak bahaya ke tak bahaya? Dia bahaya. Dia berbisa. Dia boleh membunuh manusia ataupun haiwan yang lain. Jadinya kita tak nak diri kita terdedah kepada bahaya. Itu sebabnya kita perlukan tempat berlindung. Tempat berlindung di sini bermaksud mungkin rumah, mungkin bilik, mungkin sekolah. Apa-apa tempat supaya kita boleh jaga diri kita, supaya kita boleh pertahankan diri kita. Jadinya, cikgu ulang balik, manusia dan haiwan perlu untuk berlindung daripada hujan dan panas dan juga daripada bahaya. Seterusnya, kita bincangkan kenapa pentingnya keperluan asas ni. Okey, keperluan asas tadi kita dah tahu ada 3, makanan, air dan udara. Tambahan untuk manusia dan haiwan ada tempat berlindung. Okey, dekat belah sini, dekat belah bawah ni, kalau murid-murid boleh tengok makanan. Fungsi dia adalah untuk memberi tenaga. Memberi tenaga. Kalau kita kepenatan, kalau kita bermain seharian tanpa makan, boleh tak? Mestilah tak boleh. So, dengan adanya makanan, kita mendapat tenaga daripada makanan itu. Jadinya murid-murid perlu ingat, bila kita nak makan, pastikan kita makan benda-benda yang berkhasiat.
dalam Al-Quran ada sebut kita kena cari makanan yang halal dan thayyiban. Halal dan juga thayyiban, yang bermanfaat ataupun yang berfaedah. Okey. Yang kedua, kita kena makan untuk membesar. Kalau kita tak makan, kita tak boleh nak membesar. Tadi yang pertama, kita makan perlu untuk tenaga, dan yang kedua, kita makan untuk membesar. Okey, seterusnya, air. Apa akan jadi kalau manusia, haiwan dan tumbuhan tak ada air? Habislah. Kita semua boleh mati kalau tak ada air. Jadinya kalau kita ada jumpa air, kita ada air dekat rumah kita, kita suka minum air, kita kena banyak-banyak bersyukur. Seterusnya, udara. Udara, kenapa kita perlukan udara? Dia adalah sumber asas kehidupan. Kalau kita tak ada udara, kita tak boleh hirup oksigen, maka kita boleh mati. Kita boleh lemas. Contoh dalam gambar ni, dia berenang dekat dalam air tanpa dia pakai oksigen tu. So, dia boleh lemas. Nasib baik ada orang yang tolong bawakan extra spare oksigen. Barulah dia boleh bernafas semula. Dan yang terakhir sekali, tempat perlindungan. Macam yang cikgu dah bagi tahu tadi, manusia dan haiwan perlu tempat perlindungan supaya kita dapat lindung diri kita daripada hujan dan panas dan juga bahaya. Semoga video ni bermanfaat. Assalamualaikum.